Sang Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Di tanganmu ini janjiku, senap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu, hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Shalom dan selamat pagi. Sekali lagi selamat datang ke dalam saluran bangkit pada pagi ini, pada hari Rabu bersamaan dengan 8 Februari tahun 2023. Tajuk renungan pada pagi ini iaitu Rayakanlah hari Sabat dan hormatilah hari itu sebagai hari yang suci. Saya ulang, rayakanlah hari Sabat dan hormatilah hari itu sebagai hari yang suci. Keluaran bab 20 ayat 8 sehingga ayat ke-11. Saudara-saudari sekalian, apakah prinsip hukum ini? Ya, apakah prinsip hukum ini? Yaitu Tuhan menghargai waktu rehat, kesegaran rohani dan masa untuk umatnya menyembah Dia. Dan apakah artinya hukum ini kepada kita, saudara-saudari sekalian? Hukum ini adalah sebagai pemberian. Tuhan memberi semua orang 1 hari untuk berehat selepas 6 hari bekerja. Tuhan tahu bagaimana untuk memelihara ciptaannya, dan rehat adalah asas yang diperlukan untuk pemeliharaan itu. Tanpa waktu rehat, tanah atas yang berharga habis dan tanah menjadi tidak berguna. Begitu juga tanpa rehat, manusia menjadi tidak produktif dan ataupun tidak berhasil. Tanpa penyegaran rohani, bagaimanakah kita boleh mempunyai badan yang rehat
ya yang didiami oleh fikiran yang tidak tenang, dan pusat kepada waktu rehat adalah penyembahan kepada Tuhan. Dan disitulah kita akan mendapat kepenuhan kita kerana kita menyembah, ya, kerana menyembah adalah sebab kita diciptakan. Dan hari Sabat adalah peluang untuk memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan dan fokus semula kepadanya dengan menghormati Dia dalam penyembahan kita. Saudara-saudari sekalian, marilah kita melihat ke dalam firman Tuhan mengenai hukum ini yang berkaitan dengan rayakanlah hari Sabat dan hormatilah hari itu sebagai hari yang suci. Jika kita melihat dalam kitab Keluaran bab 2 ayat 2 dan ayat ketiga, dan Keluaran bab 16 ayat 23 sehingga ayat 29, ya, Sabat telah ditetapkan dalam penciptaan dan diperintah oleh Tuhan bahkan sebelum hukum-hukum diberikan di Gunung Sinai. Kematian adalah hukuman yang ditetapkan jika bekerja pada hari Sabat. Keluaran bab 35 ayat 2 sehingga ayat 4. Saya ingin membaca untuk kita. Kamu mempunyai 6 hari untuk bekerja, tetapi hari yang ketujuh harus dianggap suci. Hari itu hari rehat yang ditahbiskan oleh Tuhan. Sesiapa yang bekerja pada hari itu mesti dihukum mati. Ya, saya ulang. Sesiapa yang bekerja pada hari itu mesti dihukum mati. Pada hari Sabat, kamu tidak boleh menyalakan api di rumah kamu. Jadi ini adalah Keluaran bab 35 ayat 2 sehingga ayat keempat. Syukurlah saudara-saudari sekalian hari ini, ya, kalau kita tidak merayakan hari Sabat, kita tidak dihukum mati. Ya, ini menunjukkan bahawa Tuhan memberikan peluang ataupun berbelas kasihan kepada kita. Nabi Yesaya menulis bahawa Tuhan membenci korban yang tidak bermakna dan ketaatan yang kosong. Yesaya bab 1 ayat 11 sehingga ayat ke-13 berkata, Tuhan berfirman, jangan berfikir bahawa aku mahu segala korban yang terus-menerus kamu persembahkan kepadaku. Aku sudah bosan dengan domba yang kamu persembahkan sebagai korban untuk menyenangkan hatiku dan lemak binatang untuk digemukkan. Aku jemu, ya, Tuhan berkata, aku jemu, ya, dengan darah lembu jantan, domba dan kambing. Siapakah yang menyuruh kamu membawa semua itu apabila kamu datang beribadat kepadaku? Jangan pijak halaman rumahku lagi. Sia-sia kamu membawa persembahan kamu. Aku muak dengan bau kemenyan yang kamu bakar. Aku tidak tahan lagi melihat kamu merayakan bulan baru, hari Sabat dan pertemuan keagamaan kamu. Semuanya telah dinajiskan oleh dosa kamu. Saudara-saudari sekalian, Tuhan menetapkan 7 hari cuti sebagai perhimpunan suci dan hari Sabat istimewa. Ini termasuk Paskah, perayaan roti tidak beragi, buah sulung, Minggu Sangkakala, hari Perdamaian dan Tabernakel. Kita boleh merujuk dalam kitab Keluaran. Dalam Imamat bab 25 ayat 8 sehingga ayat ke-33. Setiap tahun ke-50 akan menjadi tahun Sabat, tahun Yobel, di mana tanah itu tidak akan diusahakan, hamba dibebaskan dan harta milik dipulihkan. Apakah ajaran Yesus berkaitan dengan hukum ini dalam dunia perjanjian baru? Pada suatu hari Yesus mula menyembuhkan orang pada hari Sabat dan orang ramai datang kepadanya untuk disembuhkan. Penguasa rumah ibadat menyuruh orang ramai untuk kembali dan disembuhkan pada mana-mana hari kecuali pada hari Sabat. Penguasa menganggap penyembuhan pada hari Sabat adalah pelanggaran terhadap perintah keempat, ya. Dan Yesus menegurnya dan memberitahu orang ramai bahawa ianya diterima sekiranya mengasihi seseorang pada hari Sabat, walaupun ia kelihatan melanggar hukum. Kita melihat dalam Injil Lukas bab 13 ayat ke-15 sehingga ayat ke-16.
Tuhan menjawab ketua itu, "Kamu munafik. Pada hari Sabat, orang melepaskan lembu atau keledai dari kandang, lalu membawa hewan itu keluar untuk diberikan minum. Lihatlah, di sini ada seorang wanita keturunan Abraham yang telah diikat oleh iblis selama 18 tahun. Tidak patutkah dia dilepaskan daripada ikatannya pada hari Sabat?" Ya, jadi inilah yang dikatakan oleh Yesus berkaitan dengan hukum keempat ini. Dalam Injil Markus bab 2 ayat 27 sehingga ayat ke-28, Yesus berkata lagi, hari Sabat ditetapkan untuk kepentingan manusia. Manusia tidak dijadikan untuk hari Sabat. Oleh itu, anak manusia juga berkuasa atas hari Sabat. Saudara-saudari sekalian, dengan cara ini Yesus menyatakan bahawa seseorang boleh berbuat baik pada hari Sabat. Jadi inilah ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan hukum keempat ini tentang menghormati ataupun merayakan hari Sabat. Dan apakah penjelasan kepada hukum yang keempat ini? Dalam Perjanjian Lama, hari Sabat dipelihara pada hari Sabtu, hari ketujuh dalam seminggu, kerana Tuhan berehat pada hari ketujuh selepas mencipta alam semesta. Yesus bangkit, Yesus bangkit dari kematian pada hari Ahad, hari pertama dalam minggu itu. Dan melalui kematian dan kebangkitan Yesus, dia telah memulakan ciptaan baru. Anda boleh melihat dalam Galatia bab 6 ayat 14 sehingga ayat ke-16. Sejak kebangkitan Kristus, kebanyakan orang percaya telah mengiktiraf bahawa hari Ahad ataupun hari Minggu sebagai hari Tuhan, di mana persepuluhan diberikan dan perjamuan Tuhan dirayakan. Kita boleh melihat dalam Kisah Rasul-Rasul bab 20 ayat 7, 1 Korintus bab 16 dan Wahyu bab 1 ayat ke-10. Ada yang menyarankan agar pengikut Yesus tetap memelihara hari Sabat pada hari Sabtu, dan bukannya pada hari Ahad. Yang lain pula mencadangkan bahawa hari Sabat boleh berlaku pada mana-mana hari dalam seminggu. Sabat adalah untuk hari yang kudus, untuk berehat, untuk memfokuskan semula dan memuji Tuhan kerana mencipta kita menjadi baru dalam Kristus. Saudara-saudari sekalian, ada dua soalan untuk kita renungkan pada pagi ini. Yang pertama, apakah maksud ingatlah hari Sabat dan jadikan hari Sabat itu suci menurut pandangan anda? Apakah maksud ini? Kedua, apakah yang anda boleh lakukan pada minggu ini agar anda melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan? Bukan hanya menjadi pendengar semata-mata. Mari kita berdiam diri dan saya pimpin kita dalam doa penutup. Bapa kami dalam kerajaan syurga, pada pagi ini sekali lagi kami datang kepada Tuhan sebelum kami memulakan hari ini, pekerjaan kami, persekolahan, pelayanan dan hal-hal lain pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya firman-Mu pada pagi ini, yaitu tentang rayakanlah hari Sabat dan hormatilah hari itu sebagai hari yang suci. Kami berdoa agar kami menghormati hari Sabat, kerana itulah masanya kami, kesegaran rohani kami. Itulah masanya untuk kami dapat menyembah dan memuji Tuhan dan berfokus kepada Tuhan selepas 6 hari kami bekerja. Dan biarlah kami menggunakan hari Sabat ini untuk fokus memandang kepada Tuhan, meskipun kami sibuk dan banyak lagi pekerjaan yang harus kami selesaikan pada minggu ini. Kiranya hari kami untuk Sabat kami gunakan untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin.